cari meja, meja belajar, meja makan. Okay. So berani ubah untuk diri anda. So kalau anda katakan pada saya, Puan Fazi, satu benda berani yang saya nak ubah sekarang. Kalau sekarang dekat tangan saya tak ada buku, tak ada alat tulis, bangun. Berani ubah untuk bangun pergi ambil sebab aku orang visual. Aku kena tengok slide Puan Fazi. Aku kena dengar sebab aku orang auditory. Kalau anda orang auditory, tak dengar suara saya dengan jelas, apa kata? Tambahkan speaker, kalau ada external speaker. Kalau tak ada speaker tak apa, headphone. Tak ada headphone tak apa, earphone. Selalu beli telefon ada earphone kan? Apa kata anda benarkan diri anda? Bagi peluang pada diri dalam tempoh 1 jam ke 1 jam setengah kita bersama pada hari ini untuk anda benarkan diri untuk berubah. Berani ubah diri, ubah atau tidak, ia adalah pilihan. So program pada hari ini saya Puan Fazi mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kakak-kakak saya iaitu kaunselor anda, Puan Sharifah Nur Rashikin, Syed Lod, Puan Rahimah Abu Samah, kaunselor SMK Pendeta Zabah yang tak putus-putus memikirkan apa nak bantu pelajar-pelajar PZ ni. Okey, so kalau anda yang berada di hadapan saya menunggu apa yang saya kena ubah Puan Fazi. So program hari ini berani ubah diri, apa yang perlu kita ubah diri. Okey, so pada yang hadir dalam program hari ini, saya tengok ada 97 kalau tolak saya dan guru kaunselor anda. Kita dalam 95 macam itulah kan, 95, 94. Tadi saya tengok bila saya download Google Meet Attendance. Kenapa saya kena download Google Meet Attendance? Sebab pada siapa yang mendaftar, link yang cikgu bagi pada anda tetapi tak hadir, tak join dalam program live. Mungkin ada yang tanya, macam mana cikgu dapat detect ni? Okay, so kita dalam zaman teknologi, kita cuma guna Google Meet Attendance saja. So saya pun dah download tadi, ada dalam 101 orang yang dah masuk. So yang ada nama dalam program hari ini, mereka akan terima e-certificate. Cuma pada program sebelum ni, saya akan pastikan email e-certificate itu sampai kepada anda. Okay, dapat respon email send to email yang anda daftar, saya akan WhatsApp kaunselor anda bahawa senarai nama pelajar ni, email tersebut, sijil tersebut dah sampai. Okey, jadi pastikan pada yang mendaftar, email yang anda letak adalah email yang memang sentiasa anda buka seharian untuk dapat info. Sebab saya yakin pelajar-pelajar di hadapan saya, pelajar-pelajar yang hebat, kalau anda tengok e-certificate yang ada di skrin anda sekarang, ini adalah sijil peringkat negeri. Mungkin anda tertanya, Puan Fazi, kami yang tingkatan 5 ni, tingkatan 4, tingkatan 3 yang ada dalam program hari ni, macam mana Puan Fazi nak apply IPT kalau tak ada markah merit untuk bantu ni selain markah merit keputusan SPM? So program hari ini yang anda hadir pada hari ini, anda akan mendapat e-certificate ini untuk bantu anda. So apa kata anda benarkan diri anda, WhatsApp kawan-kawan, meh masuk cepat, meh join cepat supaya dapat e-certificate. Nanti bila tanya, kenapa tak dapat e-certificate cikgu? Dia lupa, dia daftar tapi dia tak hadir. Okey, so ini ada program MSU Menaja untuk PPD daerah Rembau dan beberapa sekolah di daerah Seremban dan daerah Port Dickson. Tampin juga ada yang join dan mereka dapat sijil peringkat negeri 9 untuk subjek sejarah yang ditaja oleh guru cemerlang. Okey, okey. Dalam anda bersama dengan saya pada hari ini ada adab-adabnya. Yang pertama, pastikan tutup mikrofon. So saya tengok tadi ramai yang masuk dah tutup mikrofon, bagus. Okay, because bukan kita seorang nak dengar, orang lain pun nak dengar. So anda berada di mana? So sekejap lagi ada aktiviti-aktiviti saya yang perlu anda onkan mikrofon anda. So pastikan lokasi yang anda pilih untuk mendengar saya adalah lokasi yang sangat-sangat sesuai. Puan Fazi, bila nak buka video? Okey, nanti ada aktiviti yang kita kena buka video.
Maksudnya semua orang kena ready. Kalau rasa tak pakai tudung sekarang. Yang lelaki tu rasanya tidak smart lagi, silalah sikit rambut tu. Gitu ya. Okey, so yang ketiga yang paling penting, dilarang berchatting selain chat di ruang Google Meet kita pada hari ini. Respon anda sangat penting. Kenapa respon anda sangat penting? Saya akan kongsikan juga bagaimana kita ubah sikap dengan personality kita sendiri. So pelajar-pelajar tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 yang berada dalam program hari ini, saya yakin anda orangnya nak tahu apa agaknya yang boleh atau tools yang boleh bantu saya pada ketika ini. Okey, soalan yang keempat, ada yang keempat jawab soalan tadi saya dah test dah, tanya bersemangat tak bersemangat. Sangat wow, awesome. Sangat bersemangat, jawab komen dekat ruang saya tu bagus dan dilarang multitasking. Ikut kajian, kerja-kerja yang kita lakukan pelbagai dalam satu masa, keputusan outputnya selalunya tidak sehebat mereka yang menyelesaikan satu tugas dalam satu masa. So kalau anda begitu, berani ubah diri untuk capai kecemerlangan dengan cara yang betul. Boleh-boleh? Okey. So pada hari ini, yang pelajar tingkatan 3 yang berada depan saya ni mungkin tertanya-tanya, Puan Fazi, apa agaknya input untuk saya ni? Saya baru tingkatan 3, nak ambil PT3. Untuk anda yang berada di depan saya ni, PT3 untuk ambil aliran di tingkatan 4. Perkara itu sangat penting. Kerjaya apa nak pilih? Yang tingkatan 4, yang tingkatan 5 dah ada aliran. Okey. Bagaimana pula pilihan kerjaya berdasarkan aliran? Pasti tertanya-tanya. So berani ubah diri untuk tahu cara. Kalau anda kata anda perlukan medium, guru kaunselor anda boleh membantu anda. Mereka sangat berpengalaman yang mana mereka boleh pasti bantu anda kerana kalau saya di MSU, okey, saya kena pastikan graduan saya dapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan. Kalau anda tahu tentang KPI bekerja, KPI anda sebagai seorang pelajar, KPI kita sebagai orang Islam, KPI sebagai orang bukan Islam, semuanya ada. So sama juga dalam bidang pekerjaan. So apa kata anda benarkan diri anda? So saya Puan Fazi, saya di MSU selaku pensyarah Fakulti Information Science and Engineering. Saya juga membantu digelar kaunselor akademik kerana membantu untuk para pelajar yang mungkin tertanya-tanya kerjaya, laluan, mana nak masuk. Mungkin ada yang bantuan nak tanya scholarship. Di mana latar pendidikan saya Bachelor Computer Science, Major Computer System, menamatkan pengajar dalam Master Science Computer in Distributed Computing. Kalau anda orang yang berada depan saya, Puan Fazi, saya ni suka main game. Kalau setakat PUBG tu, ujung jari je Puan Fazi. Kalau anda merasakan untuk main game, nak buat duit, create the game, test the game, hujung bulan gaji masuk. So you can go Bachelor Games Design and Animation. Kalau mungkin anda ada tertanya, Puan Fazi, kenapa dalam package tingkatan 4 kena ada subjek sains komputer? Kenapa dalam package tingkatan 4 saya dirangkumkan? Kalau yang ambil aliran sains, biology / sains komputer. Contohnya, kalau mungkin ada pelajar tanya, Puan Fazi, saya masuk kelas seni visual lah, apa functionnya? Itu sepatutnya persoalan yang anda selesai dah jawab untuk anda meneruskan pengajian anda. Okey. Anda masih bersama dengan saya? Kalau masih bersama, type 2 dekat ruang chat. Masih kekal, masih gembira, masih bernafas, masih ceria, masih hidup. Itu yang paling penting sebab takut terlena. Hidup yang segar bugar matanya. Okey, pada yang belum ada alat tulis, wow, 2, banyaknya 2. Nampak sangat depan keyboard tu. Sangat awesome. Okey, untuk anda yang berada depan saya yang sedang chat, teruskan chat. Yang belum menjawab lah, kan? Okey, kita ada orang yang karakter nombor 1 hari ni. Ceria, gembira, tak sabar nak masuk. Paling awal masuk, dah ready dah lepas solat tadi dah pakai perfume dah. Tukar baju baru, siap mandi. Ataupun ada orang nombor 2 hari ni. Kenapa Kenapa cikgu suruh masuk Kan?
Atau ada orang nombor 3 masih lagi mengantuk nak tidur mana. Ataupun ada orang nombor 4, Puan Fazi, saya dah ready, ceria, dah make up dah, dah pakai pelembab bibir dah, kan. Ataupun ada orang nombor 5, go with the flow. Okey, yang mana karakter anda? 1, 4, 1, 3, 5 atau masih 1, 2, 5? Sila type di ruang chat sekarang. Yang mana satu? Yang mana satu? Sila type. Nombor 5, go with the flow. 1 dan 4. Boy, ceria, cantik, gembira dan lawa. 1, 4, 5. 1, 4, 5. 5. 1, 4, 5 pun ada. Saya gembira, cantik, lawa, go with the flow, Puan Fazi. 1 dan 5. 4 dan 5. 1 dan 5. 1, 2. Ceria, gembira tapi masih confused. Why me? Kenapa ganggu waktu petang saya? Kan? Wow, banyaknya respon. Ada orang tu 1. Ceria, gembira. Memang dah tahu dah nak buat apa hari ni. 1, 2, 4, 5. 1, 2, confused juga. Ceria juga. Tapi masih tanya. Sangat cun hari ni, dah make up semua. Kan? Dan 5, go with the flow. Okey. Yang tulis-tulis nombor 4 tu, kan? Kan? Tulis nombor 5 ke? Nanti nak tolong buka video. Kan? Nak tengok sikit bagaimana anda pada hari ini. Okey. So, jadikan platform pada hari ini berani ubah diri sebab atas perkara yang anda nak sangat ubah masa depan anda. Semuanya atas pilihan anda. Adik, kalau anda yang berada di depan saya, pelajaran 3, penting untuk anda pilih aliran yang betul untuk anda sambung tingkatan 4 dengan anda boleh capai cita-cita. Dalam kita berprogram hari ini, berani ubah, saya juga akan share untuk anda dapatkan info. Puan Fazi, kalau saya tak berada aliran sains, saya nak jadi sekian kerjaya macam mana? Ramai yang bertanya. Okey, so seperti yang saya katakan, saya sebagai academic counselor akan cuba bantu sebab ramai pelajar yang tanya untuk dapat scholarship. Di zaman pandemik, pada ketika ini, anda tahu tak siapa yang berebut-rebut nak sambung pengajian? Mereka yang sedang bekerja. Kerana di MSU College ada program full time weekend, maksudnya kelas Sabtu Ahad. Datang ke MSU College untuk sambung pengajian. So bayangkan betapa mereka nampak pendidikan adalah satu perkara yang boleh selamatkan mereka dalam keadaan pandemik sekarang. So apa yang ada di minda fikiran anda pada ketika ini? Perlu sambung pengajian, perlu bekerja. Jangan risau. Cari tempat pengajian, contoh macam MSU College untuk anda sambung pengajian dekat dengan rumah, elakkan kos mungkin nak perlu menyewa perjalanan jauh kerana anda perlu ada duit untuk kehidupan seharian, namun pendidikan juga penting untuk anda sambung pengajian. So apa kata anda benarkan diri anda untuk terima ilmu pada hari ini, untuk dapatkan info, untuk tahu, wow hari ini saya berpeluang mengenali Puan Fazi, yang mana kalau saya kata Puan Fazi, dengan keputusan saya ni MSU boleh taja berapa? Tanya aja. Sebab ramai pelajar sekarang ni memang berani ubah diri untuk tanya. Kalau saya daftar ni takkan tak ada dapat laptop ke iPad Puan Fazi. Sampai to that level because of mereka perlu belajar dan mereka perlu ada laptop. Apa kata anda benarkan diri anda? So ceritanya pada hari ini sangat-sangat penting bila anda tahu kalau tak like Facebook MSU, like untuk anda dapat info. Kalau anda kata nak duduk dengan mak, nak jaga mak, nak bekerja dalam masa sama, nak belajar, MSU College Seremban paling hampir dengan anda untuk anda ubah diri anda. So ceritanya, siapa yang akan grab peluang ini? Ia terpulang kepada anda. Okey, kita nak main game sikit. Okey, sila lihat skrin anda pada ketika ini. Anda akan menaip di ruang chat. Sila pilih 5 ayat yang memang kena pada diri anda. Macam mana nak type Puan Fazi? Pastikan type 5 dan tekan enter.
Jangan type 1 enter, 2 enter, 3 enter, tidak. Okey, sila type 5 ayat yang berada di skrin ni memang match dengan diri anda. Memang menggambarkan perasaan anda pada ketika ini. Kan yang anda perlukan bantuan. Kalau anda tak bagi tahu, mana kita nak tahu? Anda ada masalah teknik belajar ke? Anda ada masalah nak ubah jadual ke? Anda ada masalah sikap ke? So kita ada program-program tajuk-tajuk yang kaunselor anda boleh bantu anda. Jadi benarkan kami bantu anda. Sila type di ruang komen. Berapa saya minta tadi? Sila type secara berjujukan. Apa yang ada di minda anda. Sila type kelima-limanya dan tekan enter sekarang. Okey, benarkan diri anda untuk berubah. Okey. Sila type di ruang chat. Kita nak tengok. Siapa dia orang yang pertama? Satu, dua, tiga, empat, lima. Teruskan menaik, teruskan menaik. Lima. Come on, Tizat. Siapa yang buat dengan baik sekali ni? Ainul Bashira. Monyet. Zahira Badrisha. Hebat. Ainul sekolah. Yes. Kalisha, Alia. Semua nak bantu dalam belajar. Ubah sikap. Okey. Kawan. InsyaAllah. Teruskan menaik. Wow, Diana Hanis nak ada stress, nampak cute. Cute-nya. Nanti saya gambar kat video. Sila type. Benarkan kami untuk bantu. Kalau sila anda sedang melihat, biarkan kami bantu dengan program-program yang wow, terbaik untuk anda. Dari diri anda, ubah sikap, bangsa itu apa dan terus menang. Nak ada stress. Yes, teruskan menaik. Bijak. Sangat awesome. Ada masa teruskan menaik, tulis dari hati. Apa yang anda nak, insyaAllah. Untuk program seterusnya kita akan bantu anda. Kalau anda tak kongsi, bagaimana kami nak bantu, teruskan design. Saya sedang baca ni, ya Allah, kodenya. 3 UR. Sangat awesome. Tak kira lah kita 3 ke, kita 4 ke, kita 5 ke. You all dah matang untuk berubah. Apa yang kacak tu? Boy, yang kacak pun ada dekat sini. Tak sampai-sampai kita. Hakim, saya kacak. Okey, Hakim buka video tau. Rindu kawan. Nak semua email? Boleh. Okey, teruskan. Nampak cute Nadira lebih. Pengamur nanti Nadira. Tengok. Ayah, siapa tulis Thailand ni? Suah bukan langit. Alamak, masih tak faham lah. Wow, awesome lah. Ya Allah, bestnya baca. Siapa yang tulis Thailand tu? Sis ni tahu kap kungkap aja. Kan. Yang lain tak tahu lah. Okay, very good feedback. You all sedar tak? Kita sekarang ni berada di majlis ilmu. Bila berada kat majlis ilmu ni, kalau bagi yang Muslim,
kan malaikat-malaikat ini sedang bersama dengan kita. So kita doakan apa yang anda tulis semuanya dimakbulkan oleh Allah, kan? Amin. Amin, amin, amin. Seronoklah. Okey, seronok sangat. Bagus feedback. Pada yang tak tulis tu, apa tunggu lagi tu yang temenung nak menaik. Okey. So dalam program hari ni seperti yang saya katakan, dia tentang anda, bukan tentang saya. Yang anda tulis, yang anda mahu, yang anda nak, semua adalah pilihan. So bagaimana kita berani ubah atas apa yang ada pada diri kita pada ketika ini. Berani ubah dengan sistem pendidikan yang kita kena ada guru untuk belajar. So bagaimana kita nak ubah diri kita? Puan Fazi, siapa yang bersedia di hadapan saya ni? Puan Fazi, saya ni kalau belajar kena tengok cikgu ajar, kena lihat guru ajar. Kalau tak ada nota, kalau tak ada handout, sukar nak faham. Kalau tengok slide, sudah tengok slide saya benda ni, warna yang saya pilih, warna-warna yang saya pilih untuk attract orang kuat mata. Siapa orang kuat mata? Orang ini saya panggil orang visual. Karakter dia macam ni, kalau dia bercakap, cakapnya laju. Kalau dia dalam kelas, kalau dia tak faham cikgu ajar, dia akan cakap begini, cikgu cakap apa tadi? Cikgu cakap apa tadi? Ada tak kawan-kawan anda seperti itu dalam kelas? Kalau ada type, ada. Kalau dalam kelas, kena tengok. Aku tak nampak lah cikgu ajar. Aku tak faham lah. Aku tak nampak sebab dia tak nampak cikgu ajar. So itu karakter-karakter orang visual yang mana ia perlu dibantu dengan cara belajar yang betul. Puan Fazi, macam mana ni? Kita tengah online. Kita akan share tips kepada anda sekejap saja lagi. Bagus. Ada feedback. Sangat awesome lah. Semua orang mengikut adab-adab yang telah saya kongsikan tadi. Okey. Benarkah saya share satu cerita? Adakah anda karakter seperti Lee atau Lisa? Dengar betul-betul. Puan Fazi, saya Lee ke Lisa? Sila lihat. Karakter Lee orangnya bila dia belajar dalam kehidupan seharian dia semangat belajar bila ada kawan. Maksudnya perlu kawan untuk bantu, kawan untuk terang, kawan untuk tunjuk. Okey, sebab dia ada perbezaan. Bila anda berkarakter seperti orang visual, kalau pada ketika anda belajar satu topik, matematik contohnya, anda tak faham jalan kerja. Maksudnya anda tak nampak jalan kerja yang betul untuk jawab soalan tersebut. So tugas orang visual akan bantu anda nampakkan jawapan dia. Orang auditory, iaitu orang kuat telinga, dia perlu mendengar. Bagi dia dengar tu penting. Sebab tu kalau anda berkawan dengan orang auditory, karakter di dalam kelas, kalau dulu anda berada dalam kelas sebelum pandemik, kalau kelas tu bising dia suruh dia suruh senyap. Ataupun kalau lah memang tak senyap, diamlah, bising aja. Dia akan cerit untuk pastikan senyap. Dan orang dia sangat sensitif dengan orang yang suka tapping pen. Kan? Ni orang-orang yang tapping pen ni. Kejap-kejap tapping pen, sekejap pusingkan pen, kejapkan ketuk meja. Itu orang-orang auditory, orang-orang kuat telinga. So karakter anda bagaimana? Untuk anda ubah diri, kena tahu juga kelebihan anda. Ataupun ada orang, visual dia bagus, auditory dia bagus. Saya pernah jumpa seorang pelajar cemerlang tu. She's very good. Sedang berada di luar negara pada ketika ini. Saya tanya pada rakan-rakan guru. Okay. So kalau anda seperti Lee, ini karakter anda. Maksudnya anda perlu individu atau orang sekeliling untuk bantu anda. Ataupun anda kata, Puan Fazi, saya boleh duduk berjam-jam dekat meja, saya boleh fokus benda yang saya buat, cikgu bagi homework task saya boleh handle, tak ada masalah. Saya orangnya begitu tau, Puan Fazi. Okay, so anda orangnya bagaimana? Sila tulis di ruang chat, anda seperti Lee atau anda seperti Lisa? Atau anda Lee dan Lisa atau lebih Lisa dan Lee?
Sila tulis dekat ruang komen anda. Anda orang yang bagaimana? Ramai orang Lisa pun ada. Okey, Lisa, Li. Ada yang 3 Li. Lebih Li daripada Lisa. Apa tu Rosita? Li dan Li tu apa? Li tu, okey, pada yang type sila menaik. Teruskan, tak ada masalah sebab kita perlu feedback. Sebab guru kaunselor anda sedang melihat ruang chat, benarkan mereka bantu anda melalui feedback ini. Ini tujuan program ini dijalankan. Bukan you dengar saya saja. Kita perlukan feedback daripada anda untuk bantu anda. Orang seperti Lee, kita panggil orang yang people oriented. Kita boleh kata dia orang introvert atau extrovert. Berbeza Orang yang extrovert, kalau digambarkan dia dalam bentuk botol air yang sedang saya pegang ni, kalau dia orang extrovert, untuk dia kalau jumpa 2 orang tak cukup. Dia mesti nak jumpa orang yang ketiga, orang yang keempat, orang yang kelima untuk berbual, sharing, pergi kedai dia boleh bercakap, pergi mana pun dia boleh ada benda yang nak diperkatakan, boleh tanya khabar, boleh doakan untuk orang sebab dia nak orang doakan untuk dia. Mungkin susah kan, so kita doakan untuk orang sebab apa yang kita doa akan balik kepada kita, insyaAllah. Beza dengan orang introvert. Orang introvert, kalau inilah bekal yang saya pegang, ini je air yang ada. Cukup untuk dia. Dia bukan tak boleh berkomunikasi, boleh. Cuma cukup dia jumpa orang yang dia nak jumpa dan so people oriented, orang yang boleh bekerja dengan orang. Orang yang perlu orang sekeliling dalam pekerjaan dan kerjaya. Pelajar tingkatan 3, dengar saya. Anda kena gali potensi anda untuk tahu kelebihan anda di mana nanti. Berani ubah diri untuk tahu makna diri. Kalau anda orang seperti Lisa, you are very task oriented. Diberi tugas. Kalau kata contoh pelajar dia kata 5. Kalau awak kata Puan Fazi, saya suka bekerja dengan instrumen. Saya suka bau hospital. Saya suka bau makmal. You kata Puan Fazi, saya nak ambil diploma medical laboratory. Sebenarnya COVID ni yang berlaku sekarang ni, peluang pekerjaan ada. Sekarang ni ramai yang mengubah kerjaya disebabkan keadaan COVID. At least aku ada pekerjaan yang tetap. At least aku ada gaji dengan pendidikan. Come on pelajar PZ. Pilihan anda untuk tahu kerjaya yang mana yang anda yakin boleh buat, boleh ubah dan anda tahu apa yang anda pilih. So bendanya sangat penting. Okay. Untuk anda pelajar tahun 3 yang nak jadi doktor, yang nak jadi pharmacist, okay, sebelum saya share, saya ada soalan, sila type dekat ruang chat. Saya perlukan pelajar tingkatan 3 ke, 4 ke, 5 ke, sila tuliskan 2 cita-cita anda. Nak jadi apa? Sila type dekat ruang chat sekarang. Untuk saya bantu, untuk saya kongsi. Kalau ada cerita-cerita yang boleh bantu anda memilih kerjaya. Untuk tingkatan 3, penting untuk anda ya. Nak tahu aliran mana nanti untuk pilih tingkatan 4. Yang tingkatan 4 sekarang, bagaimana anda? Sila tulis dekat ruang chat. Adam. Orang yang pertama, awesome Adam, arkitek dan pelumba F1. Lecturer atau doktor. Okey, ini kena aliran sains Yang nak jadi doktor kena sains tulis. Fatin nak jadi chef atau nurse. Okey. Yang mana lebih kuat Fatin? Fatin tingkatan berapa? Macam mana dengan ujian psikometrik? Itu kena jumpa unit bimbingan kaunseling. Chef, nurse, dia adalah program-program TVET. Tapi dari segi skop kerja berbeza. Sebab nurse, dia akan tengok syarat fizikal juga, okey, dan syarat-syarat lain jugalah. Lecturer Dr. Ain, adakah anda berada kat aliran sains tulen? Okey, accountant atau doktor, 2 bidang yang berbeza. Farid berada di aliran sains atau tidak, atau masih tingkatan 3? Kalau tingkatan 3, pastikan you berada di sains tulen. Nak jadi chef pertanian dalam landscape. Natasha nak jadi guru atau programmer. Natasha nak jadi guru apa? Okey, Umi Zahira, doktor bedah peguam.
Okay. Dia dua benda yang berbeza. Nanti saya bantu. Pediatric pharmacist, Zahira, aliran sains tulen. Kedua-duanya ada lembaga. Pediatrics untuk jadi doktor kena ambil program MDBS, Bachelor of Surgery, Bachelor of Medicine. Untuk pharmacist, dia ada lembaga pharmacist Malaysia. Untuk jadi doktor, di bawah Malaysian Medical Council, MMC. Syarat kemasukan kedua-dua program, bio, fizik, kimia, mat atau AgMat, satu subjek lain, minimum B. Itu pastikan itu target. Berani ubah diri untuk target diri anda, untuk ubah hidup. HD, nak jadi engineer atau lawyer. Okey, nak jadi engineer apa ya? Faik Afnan, cikgu apa? Accountant, businesswoman. Liana Hanisa, business apa ya? Kena jelas. Scientist, Iril, scientist apa? Okey, accountant lecturer, Safia doktor, kena sains tulen Safia. Wartawan, pembaca berita, Nadira, pastikan you berada dalam program-program seperti public relations. Okay. Kalau you nak pilih dalam bidang penulisan, you can go bachelor in liberal arts. Yang itu sangat huge dia punya pembelajaran. Polis, Rosita, polis nak jadi polis department mana? Jadi kaunselor, berdaftar, bekerja dekat polis pun sama, boleh juga. Nampak tak? So kena jelas. Ismail, businessman, business apa Ismail? Zulfadli, nak jadi pilot. Okay. Berada kat aliran sains ke Zulfadli? Chef, very good. Accountant, doktor. Chef dan tuah chef atau mekanik. Okay. Oyen, pakar bedah. Okay. Programmer. Cikgu, doktor, tour guide, chemist. Nazmi, chemist is too huge. You can, kalau you suka chemist, you can go a bachelor in forensic science. You boleh kerja dekat bomber, you boleh kerja dekat hospital for forensic science. Ini yang kaji-kaji senjata peluru bom ni yang boleh kerja kat Jabatan Kimia Negara because of the syllabus dekat MSU membenarkan anda boleh bekerja di situ. Okay. Businesswoman, programmer, guru accountant, guru animator, very good. Oh, jadi pharmacist, animator, lawyer, psychologist. Psychologist, okay, good, Alicia. Psychologist ni ada banyak tau. Kalau psychologist di MSU dia ada beberapa minor. Sama ada you mungkin nak berada dekat early childhood, okay, so banyak peluang sebenarnya. So ada minor. Kalau sempat saya jelaskan nanti ya. Okey, pakar bedah, doktor, ahli sukan, businesswoman, doktor. Ya Allah, bagusnya. Semua dah tahu cita-cita lah. Novara nak jadi woman apa ni? Mungkin ada type tadi kan, businessman atau businesswoman. It's okay. Okey, dengar saya. Thank you as feedback. Kalau itu cita-cita anda, saya doakan anda dapat. Pada siapa yang malu nak type dekat ruang chat, you can direct message to me. Boleh pilih kan? Dekat ruang chat tu everyone or pada siapa? Cari Fazi. Message pada saya, insyaAllah saya bantu. Dengar saya, SMKPZ. Apa saja pilihan yang anda pilih untuk pergi ke aliran tersebut? Kalau siapa yang tulis doktor, siapa yang tulis pharmacist, dengar saya. Okay, untuk anda cepat dapat dalam program yang anda nak, Bachelor of Surgery, Bachelor of Medicine itu pilihannya. Kalau pharmacist, Bachelor in Pharmacist. Kalau anda kata, Puan Fazi, saya tahulah, ambil aliran sastra pun boleh sambung bidang pharmacist. Ya, boleh. Tetapi di peringkat diploma in pharmacist sahaja. Faham? Untuk anda bekerja dalam bidang retailing, contoh yang anda pergi farmasi Apro, jumpa kakak-kakak yang pakai kod putih tu. Mereka adalah graduan Bachelor in Pharmacist yang mana gaji dia boleh cecah RM6,000 apabila mereka berdaftar dengan lembaga Pharmacist Malaysia dengan adanya Bachelor in Pharmacist. Nampak? Sebab tu kena jelas anda nak sambung dalam program tersebut untuk kerja sebagai apa? Benda ni kena jelas. So kalau anda kata, Puan Fazi, saya memang tahu apa yang saya nak, yang pelajar tentang 3. You target untuk aliran sains tulen untuk sambung belajar, then you go.
berani ubah diri dari segi teknik belajarnya untuk diri anda. Kalau bachelor in pharmaceutical boleh tanpa aliran sains sebab tak ada lembaga lagi pada ketika ini. Tarikh hari ini 2021 mungkin anda keluar nanti dah ada. So syarat dia akan berubah dan berbeza. So ceritanya apa pilihan anda? Kalau anda yang bagi depan saya kita 5, kita 4, oh dah tahu dah Puan Fazi kerjaya apa. Saya memang target accountant, saya memang target doktor, saya memang target pharmacist. You kena start dengan foundation. So ceritanya untuk masuk buat homework. Apa syarat kemasukan untuk anda apply masuk dapat. Kalau anda kata Puan Fazi tak ada ke scholarship, full scholarship belajar foundation kat MSU ada. Nanti boleh contact saya. Bila dapat result nanti tanya layak ke tak Puan Fazi. Kalau nak tahu awal pun boleh. InsyaAllah saya cuba bantu. Okey. Pada yang anda yang pada depan saya, ada yang tulis polis tadi kan, tentera saya tak pasti kalau ada ke tidak. Sebab saya yakin kejaya-kejaya ni akan anda cari untuk pilihan anda. Namun, ada pelajar dia nak masuk dengan gaji besar. Maksudnya terus ada pangkat inspektor, pangkat lieutenant muda kalau dekat tentera. Jadi anda boleh bermula dengan diploma ataupun you tamat bachelor untuk apply. Okay, sila lihat skrin anda. Kalau anda lihat skrin pada ketika ini, bagaimana pelajar ni habis nursing, oh dia apply. Sebab dia tahu untuk bekerja dengan uniform ini, kelebihannya berbeza. Mungkin gajinya berbeza, pengalaman kerja berbeza. Sebab kalau hospital tentera, dia ada hospital tenteranya sendiri. Sebab tu kena jelas. Kalau anda kata anda memang suka main game, ada yang saya nampak tu nak jadi animator, nak buat game, nak create the game. You can go games design and animation. Macam MSU, pelajar MSU ni juara PUBG hari tu kan. Mengalahkan 800 team from 320 universities. Okay. 3,000 player untuk kekal juara, untuk jadi juara. So apa kata anda benarkan diri anda? Pilih kerjaya sebab satu benda yang anda nak buat, nak ubah diri. Okey, masih bersama dengan saya. Kalau masih bersama dengan saya sila type 3. Masih bersama dengan saya? 3. Wow, maksudnya ramai yang bersama dengan saya. Okey, very good. Saya akan bantu anda. Okey. Dalam kita program pada hari ini, seperti yang saya kata, ia tentang anda, bukan tentang saya. Bermaksud, apa yang anda nak ubah tentang diri anda perlu share dengan kami, untuk kami bantu. Okey? Kita ada aktiviti yang seterusnya. Apa yang saya mahu ubah diri saya sekarang? Apa yang awak nak kami bantu untuk ubah diri anda? Okey? Saya nak minta 3 saja. Sila type dekat ruang chat 3. Apa yang perlu kami bantu anda? Jadual belajar ke? Teknik belajar ke? Stres ke? Kalau nak letak 5, nak jadi orang yang luar biasa, teruskan. Sila typekan dekat ruang chat secara berdudukan. Apa 3 perkara yang kami perlu bantu anda? Bagi kami dengar apa sebenarnya isu anda berada di rumah. Okey, sila type dekat ruang chat untuk saya dengar tentang anda. Lepaskan. Lepaskan apa yang terbuku di hati. Lepaskan apa yang terbuku di hati. Apa yang bermain di minda, apa yang terasa, asyik simpan je kan. Tulis. Jom kita chat. Oyen nak private? Boleh Oyen, private dengan saya. Saya Fazi. Boleh Oyen? Nyau. How to handle. Yes. Good. Okay. Very good. I hear you. I'm reading right now. So guys, kita boleh cakap ruang chat. Apa yang kami boleh bantu?
So nanti kita akan buat a very small group to help you all. Kita akan buat dalam skala yang besar untuk kita fokus. Tulis. Apa yang kita nak bantu anda? Lepaskan apa yang ada di hati anda, apa yang ada dekat minda. Pejam mata, tarik nafas, tarik di ruang tu. Come on, you are doing good, Zach. Lagi. Ramai ni ada 101, 97. Kita takkan ruang chat. Kalau ada 5, ada 6, ada 10 kita luar. Inilah masa dia. Sebab semua orang menghadapi isu yang sama. Semua orang perlu untuk bantu anda belajar. Alright. Sila luahkan, sila lepaskan. Lepaskan. Dengan menaik di ruang chat. Ini saya akan bantu anda dengan aktiviti yang sesuai. Ini belajar, dua-dua belajar. Pada nak bagi masa, dua nak yakin diri. Dalam otak saya ada lagu je. Saya bantu anda dengan lagu-lagu yang sesuai. Kerjaya, kan? Saya tahu kerjaya. Kadang-kadang dia menik kan? Kerjaya. Tangan ni stres. Dan lepaskan. Guru-guru dah berbunyi dah dekat sampai ni. Seperti tahu apa yang terima di minda di hati anak macam-macam itu. Tentang personality. InsyaAllah. Kita cuba. 30 soalan lagi. Ada siapa yang belum menaik? Lepaskan. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Terima kasih. We hear you. Saya yakin guru-guru kaunselor anda sedang melihat apa yang boleh bantu anda lebih khusus. So jangan malu sebab program ni tentang anda. Kalau anda tak kata macam mana kita nak bantu. Okey, dengar saya. Dalam program hari ini, satu perkara bila anda kata Puan Fazi, saya perlu bantuan untuk capai matlamat saya. Macam mana nak fokus teknik belajar saya? Dah ada pen? Dah ada alat tulis dekat tangan, depan meja, atas meja di tangan anda, pen warna-warni. Okey, kalau tak ada, dapatkan ke sudah ke dapat di atas, dah ada di tangan. Kalau belum, bangun kejap dapatkan. Sebab anda akan menulis. Patutnya semua dah ready dah untuk anda belajar. Okey, sudah kata Akila. Thank you as feedback. Okey, dengar saya. Teknik pertama yang saya akan bantu anda namanya teknik Pomodoro. Ia adalah satu teknik yang mana anda boleh guna pakai untuk belajar fokus. Boleh lihat sejauh mana saya bagi teknik, tapi anda kena tahu anda bagaimana diri anda. Itu paling penting. Tapi saya akan bantu juga dengan saya. Dalam teknik belajar, dalam kehidupan kita, satu benda dalam hidup adalah niat. Pernah tak satu hari kita puasa sunat? Puasa sunat, kita pergi sekolah sampai satu tahap, kawan kita ajak rehat, kita pun rehat. Tapi bila kita pergi rehat, kita nak minum air, aku puasa lah. Kena beli barang lah. Tadi mak pesan lah. Bila ada perkataan tu bermaksud, bila datangnya niat, apa sahaja yang datang dalam minda yang telah disetkan, dia akan jadi mudah. So, soalan saya, pelajar-pelajar PZ, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, apa niat anda sekarang?
Kalau nak belajar, untuk apa ya? Kalau kata nak main game, untuk apa ya? Benda ni kena jelas. As clear as crystal. You nampak niat dia. Saya bantu anda. Dengar saya betul-betul. Satu teknik yang boleh anda guna pakai. Hari ini anda belajar, terus belajar. Contoh, untuk belajar SPM, mereka memang tak boleh stop. Mungkin ada yang masih datang ke sekolah untuk kelas tambahan. Ceritanya, first thing first, decide nak selesaikan apa. Decide nak selesaikan apa. Contoh, pada hari ini Puan Fazi, untuk subjek sejarah, saya perlu study bab 1. Saya perlu ada nota dia, bab 1 tersebut dan perlu selesaikan. Okay, so anda dah study, dah belajar. Okay, dah ada dah topik yang kita capai, dah tulis dah topik tersebut, sudah Puan Fazi, bagus. Langkah yang kedua, untuk belajar perlu ada masa yang anda tetapkan. Bagaimana nak belajar? Masa tu macam mana? 25 minit, 20 minit, yang mana anda decide untuk anda faham topik tersebut dalam masa 25 minit. Contohnya, you perlu hafal satu topik dalam masa 25 minit, kena pastikan anda faham, anda boleh ingat, anda boleh cerita balik. Puan Fazi, macam mana nak tahu dah faham? Proses untuk tahu apa yang anda baca, apa yang anda faham dengan ada orang suka menulis semula. Orang-orang visual, orang-orang kinestetik, dia akan ambil kertas, dia akan conteng apa yang dia faham. Kalau dalam masa awak belajar, you tak boleh faham. Puan Fazi, baru 25 minit. Ya, sebab teknik saya ni, bila you habis belajar 25 minit, benarkan diri anda untuk rehat 5 minit sahaja. Masa tu nak tengok WhatsApp, tengok. Bermaksud 25 minit yang syak tu tak buat kerja lain. Adab kelima, no multitasking. If you can do that, you boleh berani ubah diri untuk ubah, then you are good. Ceritanya, berani ke tak berani? So, ada tampak tanda palang ni? Ulang semula. Minimum berapa kali? 5 kali. Untuk anda baca topik by topik. Dan test diri anda. Habis buat 5 kali, boleh break 15 ke 30 minit. Saya tahu dalam teknik pengajaran di sekolah, waktu kalaupun ada 2 waktu, cikgu akan bagi masa untuk mengajar, satu lagi waktu cikgu akan buat tutorial, betul? Itulah masa dia. Itulah pada waktu ketiga, no multitasking untuk anda fokus, untuk anda dengar apa yang cikgu ajar. Soalan saya, pelajar-pelajar SMK PZ. Siapa yang di sini dengan saya sekarang suka screenshot, suka screen record cikgu ajar? Type I. Sekarang pun tengah dengar saya, screenshot je. Kalau Huawei tu ketuk-ketuk je kan? Bagus, saya. Memang banyaklah, habis semua cikgu ajar I tu kan? Okay, good. Soalan saya seterusnya. Di mana anda menyimpan semua screenshot dan screen record anda itu? Sila jawab dekat ruang chat. Save dekat mana ya? Dokumen, folder belajar, galeri, folder. Oh, simpan album, dokumen. Saya tu dalam buku, Puan Fazi. Kat mana? Confirm lah galeri. Oh, gitu Zahid. Confirm. Marita, galeri dan print. Folder berbeza. Akila, very good. You are very structured person. Galeri and folder. Saya tulis dalam buku, cikgu. Okay, dokumen. Oyen dalam dokumen. Okay. Dokumen apa tu Oyen? Macam kucing saya je.
Okey, GP pelajar. Okey, pada galeri dalam folder SD card. Gitu Adam. Bagus. Siapa lagi, siapa lagi? Siapa lagi tak respon? Come on. Ada ramai ni. Save dekat mana? Ataupun bio je lah Puan Fazi kat situ. Ataupun memang tak screenshot. Kan? Atau memang tak screenshot. It's okay, it's okay, it's okay. Okay, very good, very good. Okay, dengar saya Dengar saya betul-betul. Siapa yang tulis dalam buku? Siapa yang buat folder? Okay. Yang susun. Dia macam ni. Dalam karakter diri anda, satu perkara yang anda boleh berani ubah. Puan Fazila, I want to be a structured person. How to be a structured person? Pada siapa yang simpan folder by folder by folder. Okay. You dah susun. Kalau tanya saya, bagus. Yang susun, bagus. Yang simpan dalam galeri, masih simpan pun bagus. Yang simpan dalam dokumen pun bagus. Yang print pun bagus. Sebab ada orang mampu, ada orang tak mampu. Ada orang dia kena guna apa yang ada. Faham? Okey, dengar saya. Biar saya bantu anda dengan satu yang saya guna. Dekat telefon anda ada apps yang bernama Notes, betul tak? Okey, ataupun anda tak guna Notes yang ada dekat handphone atau anda download apps Notes yang lain. Okey, saya bantu anda. Pada siapa yang save dalam handphone, simpan dalam folder, buat album by album. You are doing good. Namun, apa kata, benarkan kita ubah sedikit. Teknik belajar yang penting adalah, dengar saya betul-betul ya. Untuk anda buat hari ini, ada notes, ada app notes yang free yang anda boleh download. Anda boleh ambil gambar, copy and paste gambar dalam note tersebut. Buatkan nama file notes tu adalah hari ini 10 hari bulan 2, sejarah pukul 9 pagi. Contoh pagi tadi. Apa yang anda screenshot sewaktu cikgu ajar, pastekan dalam notes. Okey. Untuk screenshot yang anda type, untuk setiap screenshot, anda perlu type apa yang anda faham cikgu ajar. Maksudnya ayat-ayat daripada guru anda tadi, type dekat ruang chat. Dekat notes. Kemudian, katakanlah tengah kelas, tiba-tiba cikgu share link YouTube. Awak boleh guna ni untuk biologi awak, untuk faham topik ni, anatomi dan fisiologi. Contohnya. So, link YouTube, copy, paste dekat note tadi. Kemudian, pada ketika kelas, ada kawan-kawan yang buat presentation. Yang mana nota-nota yang ada telah dibuat dalam bentuk slide yang cantik. Slide tadi, screenshot, masukkan dalam notes anda. So, anda ada 1 jam kelas bersama guru yang telah difolderkan, yang mana kalau you perlu ulang balik tajuk 10 hari bulan, boleh cari tak? Perlu nak scroll banyak tak? Kalau you ada 9 subjek. So, apa kata awak benarkan diri awak? Puan Fazi, I need to be a structured person. Wan, apa tu structured person? Dia macam ni. Ada orang dari segi dia organize diri dia berbeza. Contoh, kalau kata anda beri pilihan untuk dia pergi shopping, contoh IKEA dan contoh pusat membeli belah yang lain, dia takkan pergi IKEA sebab dia tahu kalau saya sampai nanti Puan Fazi pergi IKEA, saya kena lalu kalau pergi showroom dia daripada mula sampai habis, baru saya boleh keluar dekat permainan tu. Ataupun kalau saya kata nak pergi beli barang, saya tak pergi showroom, saya pergi beli barang. You kena start bahagian dapur, cadar, katil. Nampak tak macam Puan Fazi suka pergi IKEA? Betul. I'm very structured person. Okay, so pergi barang dapur, pergi katil, pergi ni, pergi taman, baru pergi jumpa kaunter.
If you like that, you are very structured person. Tapi ada tak orang tak structured dia pergi IKEA? Ada. Yang mana bila awak tengah jalan, awak tengah ikut lorong yang betul ni. Dia masuk ikut belakang. Daripada kanak-kanak dia masuk. Dia melongkar arus. Kita pula yang pening. Salah jalan ni. So nampak? So orang yang unstructured selalunya kalau dia pergi pasar raya, sekejap dia ambil sayur, sekejap dia ambil ni. Tapi ada tak orang structured yang pergi Giant pergi ni? Pergi. Tapi you tengok cara dia pergi. Dia akan pergi lorong by lorong. Walaupun dalam list dia, ayam yang pertama. Terus pergi beli ayam ke? Tak. Flow by flow. Yang mana jumpa dulu, yang itu dia akan beli. So, untuk teknik belajar, pelajaran 3 atau 4 atau 5 yang saya sayangi sekalian, untuk bantu anda, ubah teknik ambil nota dahulu. Semua nota yang ada, homework you all pada hari ni, kalau notes tu tak membantu voice, kalau kata you orang auditory, orang kuat telinga, saya perlu dengar cikgu saya ajar. So you need to rakam voice cikgu anda. Contohnya, boleh tak support apps tu? Boleh letak voice tak? So far yang saya pernah guna ada. Tapi you kena carilah. Okay? So susun balik nota-nota, folder-folder anda tu yang anda susun dalam galeri tu, cantikkan lagi. Kalau anda kata Puan Fazi, tak boleh lah apps tu. Tak apa, guna yang free. Satu lagi free, Google Drive. Seorang ada Google Drive? Kalau ada Google Drive, sebut saya dekat ruang komen. Liana kata ada, saya. Bagus. Since you ada account, boleh masuk Google Meet dengan account Gmail. So you ada Google Drive. Walaupun Google Drive ni dia adalah storage dia. Tapi saya rasa you takkan guna size yang banyak. So apa kata benarkan diri anda, create folder by folder. Lepas tu create folder dan susun. Kat mana nak susun? Guna Google Doc. Kalau you beli tablet yang Windows RT, Windows RT dia tak support untuk install. Dia memang you kena guna internet saja. Siapa yang beli Surface 500, 600 memang murah. Tapi tak boleh download. You kena guna apps di dalam Surface tu je. Memang you nampak, takkan Microsoft Surface murah sangat? Ya, tapi dia tak boleh download pun. So berhati-hati kalau you nak beli tablet ke, beli apa ke, tanya yang pakar untuk you guna. So guna Google Drive, ambil Google Doc, gambar yang you screenshot tu, masuk dalam tu. Nampak? Untuk anda nampak flow dia. Yang mana nombor 1, yang mana nombor 2, yang mana nombor 3. Kalau you memang orang yang kena tulis, apa yang anda tulis. Okay? So pada siapa yang dah ada, nanti boleh cuba teknik belajar macam mana. Sebab begini, bila anda kata Puan Fazi, stres lah topik ni nak belajar, topik ni nak buat homework, dek, itulah nilai pengorbanan yang anda kena buat sekarang supaya kita tak menanggung kebodohan kita, tak berani ubah untuk masa depan. Sebab pendidikan ni senjata tau, waktu anda susah. Nak apply kerja, nak tulis dalam resume, ada pelajar-pelajar. Dan anda nak tahu tak, kalau ada anda rakan-rakan, pelajar-pelajar, kawan-kawan anda yang ada SKM tahap 3, dah boleh sambung diploma tau. Contoh dekat MNC College ni, ramai pelajar-pelajar SKM yang mula tanya. Sebab untuk dia naik gaji, majikan hanya bagi level SKM tu sahaja. Bukan level diploma. Nampak? You all kena ada ilmu. Tak tahu tanya untuk dapat grab peluang. Ni baru tadi. Yang baru kontak saya dekat Facebook. Datang jumpa. Dengan sijil SKM dia tahu. Setakat tu je gaji dia. Dan dia nak lebih. Orang lain boleh dapat puan. So jangan jadi macam tu. Sebab mereka agak lambat. Mereka pasti ada isu yang lain. Tapi kalau anda mampu, ayah mampu, mak mampu, then go. Okay? So berani ubah. Untuk diri anda, ia adalah pilihan. Kalau tak ubah, siapa yang nak ubah? Okay, lihat pada skrin. Saya selitkan juga. Kalau anda kata, Puan Fazi, antara program yang saya nak ambil, yang saya nak bekerja. Kalau anda kata, Puan Fazi, ramai yang jadi doktor, saya nak jadi pakar jantung. You go for cardiovascular technology. Menjaga rhythm jantung. Tapi kalau memang anda nak title doktor perubatan, kemudian fokus pakar dalam bidang anda pun tak ada masalah.
Okay, so apa kata anda benarkan diri anda untuk tahu program yang anda ambil untuk tahun 3, tahun 4 nanti nak ambil aliran apa. Itu yang paling penting. Okay, saya pergi laju sebab kita dah 3.30 minit lagi nak habis. Nampak tak? Percelutihan yang banyak. Feedback bagus sangat you all. Okay, satu perkara yang kita nak, because of kita nak keputusan cemerlang. Ada orang boost untuk berjaya adalah kata-kata. Kata-kata orang, kata-kata emak, kata-kata ayah sometimes akan jadi boost untuk kita berjaya. Boleh jadi booster yang besar untuk kita berjaya. Sama ada kita berjaya sebab kita nak dapat keputusan cemerlang, ataupun dekat minda kita, aku perlu berjaya untuk orang cakap, jangan cakap aku orang tidak berjaya. Kalau tanya saya yang nombor 2. Sebab mak saya tamat tingkatan 3, arwah ayah saya tamat tingkatan 5 sahaja. So untuk kata benchmark, saya dah ada master kerana mereka, because of saya penat dengar orang cakap pasal mak saya. Penat dengar orang cakap pasal ayah saya. Pakai telefon apa tu? Ada zaman boleh baling anjing. Anak ni belikan telefon. Cakap orang putih mak tersalah. Cakap apa tu kat hitam? Orang gelak kan. So untuk saya tak nak perkara tersebut berlaku pada saya, dan saya nak buktikan pada orang mak saya ada anak yang berjaya. So apa saja pilihan, ia bermula dengan saya. So anda yang sedang bersama dengan saya, masih duduk lagi ke baring dah? Kalau baring, duduk sekarang. Fisiologi badan anda mempengaruhi minda anda. Kalau anda orangnya belajar cepat mengantuk, nampak tak apa yang berlaku sekarang? Dalam setiap aktiviti saya perlu paksa anda type di ruang chat. Why? Orang-orang kinestetik, orang yang suka tapping pen, orang yang suka menconteng ketika saya sedang bercakap ni, conteng, buat benda lain, WhatsApp ke apa ke. Because of dia cepat bosan untuk apa yang dia sedang belajar. So you need to focus untuk belajar dengan cara yang betul untuk anda belajar. Saya akan bantu anda. Okay, ini siapa yang tulis nak engineering? Kenapa saya tanya engineer apa ya? Tadi ingat tak saya tanya? Because of engineering is very huge. You nak fokus jadi engineering kapal terbang ke? You go for aircraft maintenance technology. Kalau you orang yang nak jadi pilot, tapi you tahu dalam satu tahap umur, you dah tak boleh nak terbang lagi because of mungkin tak memenuhi syarat. So you kata, I need to have a bachelor. At least saya boleh jadi manager in management team dekat Asia ke MAS ke dan sebagainya, contoh. So you go for aviation management and piloting. Nampak? So sebab tu saya tanya, kalau engineering apa ya? Mechanical ke? So electrical, elektronik ke nak engineering electrical ke? Benda tu kena jelas. Kalau siapa yang tulis nak jadi animator, you nak yang ada satu kerja atau you boleh buat banyak kerja? Contoh graphic design. Sebelum ni saya one of program manager dalam program graphic design. You akan belajar drawing, you belajar iklanan, you belajar packaging, you buat komik, kartun, animasi, 2D, 3D, 2D macam Donald Duck yang awak tengok tu, 3D macam boboiboy tu. So what? Apa? Come on belajar PZ. Once you nak sesuatu dalam hidup, benda tu kena jelas, as clear as crystal. Ada pelajar tanya, Puan Fazi, yang mana program yang ada double major, business and computing. Kalau bidang psikologis, boleh pilih minor apa? Kalau saya nak ambil accountant, tapi saya tengok orang yang ada ACCA tu lagi better peluang kerjaya. Macam mana saya nak ada kedua-duanya? Saya nak ada bachelor in accountant, saya nak ada ACCA. Macam mana? Tanya. Tax level. Tak tahulah ACCA tu celah mana Puan Fazi. Google. Apa tu CAT? Cari siapa yang tulis nak jadi accountant. Kalau you tak tahu, that's your homework. Untuk jadi accountant, you kena jelas. Pada siapa Form 4 berada dekat elemen account, what's next untuk diri you? Berhati-hati.
Okey, sebab kita nak berubah, kita berani nak berubah, so kita kena tahu apa yang kita kena ubah. Okey, soalan saya, marilah kita cek ni, saya rasa tengah hujan ni, lebat betul ke? Kalau betul tarik hujan dekat ruang chat, tengah hujan ke sekarang ni, senyap ni? Hujan, lebat tak? Okey, soalan saya, SMKPZ. Selalunya kan, kalau you orang kena hantar assignment kan, dekat cikgu, hantar buat latihan, tutorial, pernah tak temis hantar? Kalau pernah temis hantar, you cakap apa dengan cikgu? Boleh tak share dekat ruang chat? Katalah kena hantar latihan hari ni, temis nak hantar. Yang tiga boleh jawab. 4-5 lagi matchet lah kan, boleh jawab kan. Selalu cakap apa dekat cikgu? Temis hantar ke, kemudian dengan parent, kenapa tak skor A? Kan, subjek ni kenapa tak ni? Oh, minta maaf cikgu, sikit lagi nak hujan, kata Zahid. Bandar Seremban ni tengah hujan lebat ni. Maaf cikgu, saya temis. Temis hantar. HD jawab apa kat cikgu? Kalau parent tanya, HD, kenapa tak dapat A subjek ni? Ataupun kenapa tak skor? Jawab apa? Minta maaf, Mar. Mar. Tulis apa? Kalau parent tanya, kenapa tak skor subjek ni? Ni kan subjek penting. Jawab apa? Sila jawab dengan jujur. Dah berusaha, tak ada rezeki. Alah Izmir. Oh, Ahmad Zahid diam, tak cakap apa-apa. Diam dia Zahid. Oh, maaf cikgu. I'm sorry teacher, it's my fault because I missed the assignment. Oh, maaf pa, sorry kakak dah cuba. Okay, cakap macam tu. Adam, kau kata apa Adam? Rezeki salah alamat. Alamat mana? Lah tulis kat rezeki tu. Aduh. Okay. Bagus. Thank you untuk jadi orang yang jujur. Tak salah. Kadang-kadang orang yang tak taik tu jawapan dia sama. Malu je. Sebab apa? Banyak bangau. Banyak alasan, betul tak? Okey, dengar saya. Saya nyanyikan satu lagu untuk anda. Walaupun dah hujan ni, kita nyanyi juga. Bangau, bangau, kenapa kau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tanah timbul. Ikan, kenapa tak nak timbul? Macam mana tak nak timbul? Rumput panjang sana. Rumput, kenapa kau panjang? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku. Kerbau, kenapa tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut aku sakit. Perut, kenapa kau sakit? Macam mana aku tak sakit? Makan nasi mentah. Nasi, kenapa kau mentah? Macam mana aku tak mentah? Kayu, api basah. Kayu, kenapa kau basah? Macam mana aku tak basah? Hujan timpa aku. Hujan, kenapa timpa kayu? Macam mana aku tak timpa? Katak panggil aku. Katak, kenapa kau panggil hujan? Macam mana lah aku tak panggil? Ular nak makan aku. Ular, kenapa nak makan katak? Macam mana aku tak makan? Itu makanan aku. Nampak? Untuk setiap benda yang berlaku dalam hidup, tanpa kita sedar, banyak bangau-bangau. Nyanyi ke tu? Tak sedap ke Adam? Kan? Tapi kita sedar banyak bangau-bangau yang kita bagi dalam hidup, betul tak? Soalan saya, selalu kan orang jawab, kenapa tak skor? Tak ada rezeki lah. Pizat, rezeki siapa bagi? Rezeki siapa bagi? Onyen. Pandai kau Onyen, kau kata aku bersyair. Rezeki siapa bagi? Allah. Jaga mulut. Jangan sampai kita bangaukan Allah, jangan sampai kita bangaukan Tuhan kerana kita yang memilih untuk tak ubah diri. So berani ubah diri kerana kita tak nak bangau-bangaukan benda yang berlaku dekat sekeliling kita. Berani ubah diri, berani ubah teknik belajar, berani ubah sikap sebab kita tak nak bangau-bangaukan benda-benda yang ada kat sekeliling kita. Kenapa tak sama belajar? Itulah cikgu, mak saya pun SPM je. Bangau. Bangau memberikan alasan untuk setiap yang berlaku. Kenapa kurus salahkan ikan? Ikan salahkan rumput. Sama je dalam hidup kita. Ceritanya, apa yang kita pilih untuk berubah. Berani ubah dik. Berani untuk kata Pak Fazi,
Saya dekat rumah pagi-pagi sebelum kelas pukul 8, pukul 9 nak kena uruskan adik. Adik pun online. Nak kena ampai kain, nak kena basuh kain, nak kena buat sarapan. Hari ni nasi goreng, besok mi goreng. Kalau tak ada masak, saya pergi boli. Kak Fazi, betul ke betul? Sama yang macam tu, kena uruskan adik, kena masak, kena buat kerja rumah sebelum kelas online. Type I. Siapa orang-orang macam tu? Pagi-pagi memang kena ready Puan Fazi. Kena masak, kena ampai kain, kena buat kerja rumah. Yes, semua yang gegel-gegel. Pergi beli santan untuk mak amal. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh gitu, bagi tahu beli santan. Entahlah kata saya. Apa saya? Tak tahu pagi-pagi buat apa ke? Pergi mana pagi-pagi? Saya kena berjuang nak bangun. Masya Allah. Ya tu. Betul Izmir. Banyak bangau dia kan? Tolong jawab Aish. Bangau. Aduh, solat subuh. Okey. Awesome. Okey, dengan saya. Saya faham. Itulah realitinya sebagai seorang anak. Kan? Tak kisahlah kita ni aliran apa, tak kisahlah kita ni agama apa pun, cari syurga tu penting. Sebab dunia ni sekejap je. Kan? So apa yang anda buat, kalau anda mengomel ke, anda rasa marah ke, anda rasa geram ke, perkara sangat penting, cakap pada diri apa yang aku buat ni pahala. Awak kena cakap dekat diri awak. Bukan saya, bukan Puan Fazi, bukan Cikgu Nur Rashikin, bukan Cikgu Rahimah kena cakap, itu pahala. No! Kami ni bantu anda untuk tambah ilmu. Is it you yang kena ubah? Kalau you kata Puan Fazi, saya bangun lambat. Soalan saya, tidur pukul berapa dik? Nampak? You jawab sendiri. You buat apa tidur lewat? Kalau saya senaraikan 100 kerjaya pun, top 10 kerjaya pun, kalau you memilih untuk tidak dik. Kalau you kata ya, tata 3, tata 4, saya kena ambil ni Puan Fazi. So bendanya penting. Saya nak tahulah Puan Fazi, macam mana marketing psikologi ni apa, Islamic management ni apa. Beza pula dengan Islamic banking. Ada finance, ada Islamic finance. Apa yang beza? Soalan demi soalan tu yang akan bantu you bergerak, you move on dik. Is it you? Satu hari nanti you akan faham struggle kehidupan anda untuk sama-sama jaga adik, masak, kemas, apa semua untuk mak anda pergi bekerja. One day, you akan rasa nikmatnya apa yang you buat. Because of you lebih matang daripada apa yang sepatutnya. You lebih jelas, lebih nampak apa yang sepatutnya untuk diri anda. Okey. Boleh. Masih dengan saya? Kalau masih sila type wow dekat ruang chat. Kita nak buat aktiviti. Kita nak buat aktiviti ni. Anda perlu kejap lagi perlukan on microphone. Sebab saya akan bantu anda. Sila lihat slide. Saya akan bantu anda. Puan Fazi, saya ni nak hafal teknik belajar juga. Berani ubah teknik belajar anda? Berani ke tak berani ni? Ubah sekarang. Puan Fazi, saya ni kalau nak apa yang logik susah. Kawan-kawan saya tu senang je. Buat matematik faham je. Saya ni orang-orang yang kreativiti, melukis, mewarna. Saya lebih kepada program hands on saya, Puan Fazi. Nampak? So adakah anda dominan otak kanan? Saya akan bantu anda sekejap lagi. Macam mana sebenarnya bila anda belajar, kat mana saya nak letakkan minda saya ni untuk saya fokus belajar. Ataupun sila lihat slide otak kiri. Ini detail orang otak kiri. Yang mana orangnya very structured. Orangnya oriented, detail oriented. Kalau anda berkawan dengan dia, you tengok dia pegang jawatan kat sekolah, kena ada this document. Baru lulus. You kena ada this tahap kerja yang bagus, baru you lepas. Anda ada kalau anda ada ketua yang begitu, cikgu yang very detail, you kenal cikgu tu, cikgu yang dominan otak kiri. So you kena belajar untuk guna otak kiri sewaktu belajar subjek-subjek yang melibatkan
sesuatu yang tersusun, matematik, math, science. Science you kena ada step by step, you kena hafal. Then you need your left brain. Okay? So, boleh kita bermain satu permainan? Boleh ke boleh? Kalau boleh, sila onkan mikrofon anda. Semua yang sedang dengan saya, sila onkan mikrofon. Assalamualaikum. Hai cikgu. Hai cikgu. Hai cikgu. Hello. Hello. Hai. Boleh suruh on je, tak suruh cakap pun. Ambul bagi semangat. Mantap. Okey, dengan saya. Kita akan main satu permainan. Permainan ini akan bantu anda gerakkan sama ada dominan otak kanan atau otak kiri. Sila standby alat tulis di tangan anda untuk tahu anda betul berapa, salah berapa. Kalau anda betul, buatlah tanda satu ke tanda right ke. Okey? Cara permainan ini anda akan melihat tulisan, sebutkan warnanya. Kita sebut dengan cepat supaya anda tahu anda dominan otak kanan atau otak kiri. Kalau anda sengaja lambat, jadi cepat. Okay? So are you ready? Ready cikgu. Ready. Okay, sebut. Hijau. Okay, next. Blackpink. Merah jambu. Merah jambu. Okay, next. All black. Chill. Okay, next. Merah. Ada merah. Ada juga saya dengar tadi. Next. Hijau. Hijau. Okay, next. Orange. Again. Okay, next. Kelabu. Over. Silver. Next. Mana Karen? Okay, next. Oi. Okay, untuk yang kita memang sabar, anda perlu sebut dua warna serentak. Okay, sila tengok yang anda tanda tu dah berapa betul. Yang ini untuk level 2. Okay, jawab. Purple kuning. Okay, kita tanya betul ke tak betul? Hijau. Okay, good. Next. Tujuh. Black blue. Okay, good. Next. Okay, good. Next. Okay, sila kira. Sila kira. Tutup mic. Off mic, please. Okay, semua orang tutup. Okay, sila kira
Berapa banyak yang betul? Kalau kata 80% ke atas betul. Okey. Siapa yang sebut warna tulisan dominannya banyak betul? Bermakna anda otak kanan. Siapa yang banyak kali baca apa yang saya tulis? Anda dominan otak kiri. Dia cuma dominan. Sila kira. Adakah anda orang yang dominan kanan atau dominan kiri? Dah Kanan. kira dah nampak 80%. Off mic please, off mic. Sila type dekat ruang chat. Anda punya dominan kanan ke kiri? Sila type dekat ruang chat sekarang. Mostly ni orang mana ni? Kita nak tengok. Kanan. Oh kiri. Siapa kiri ni? Syazwani kiri. Yang lain kanan. Ilham kiri. Oyeng, Nyau, kanan. Kanan. Farid Haikal, ya. Kalau perlu apa? Awak Untuk mic saya lepas tu yang bawah nombor dekat nombor tu awak padam nombor saya, awak letak nombor awak. Macam tu. Kalau ada orang nak join, awak pada nombor awak tu awak letak nombor dia. Okey Diana faham. Okey Amira faham. Okey Diana kanan, 50% kiri, 50% kanan. Okey Adam, very jelas, bagus. Saya akan bantu anda Adam. Very good. Harry Lim kiri, kanan, tengah. Tengah, kiri. Okey ada yang kanan, kiri, atas. Ayolah atas. Okey, saya akan bantu anda untuk memastikan tahap dominan. Dengar saya cakap, ia cuma dominan. Dominan bermaksud lebihnya kita ini. Dominan kanan atau kiri dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Contoh, kalau anda baca, ramai yang mengatakan orang tangan kiri dominan otak kanan. Orang tangan kanan dominan otak kiri. Ia cuma salah satu faktor yang menyumbang. Kadang-kadang apa yang kita lakukan seharian ia juga mempengaruhi faktor penggunaan dominan otak kanan atau otak kiri. Saya bantu anda, sila lihat slide sekarang. Pada ketika ini anda lihat seorang wanita yang sedang bergerak ke kanan, ada yang nampak wanita ini bergerak ke kiri. Okey, sila tulis di ruang chat. Adakah anda nampak wanita ini pusing ke kanan atau pusing ke kiri? Sila tulis dekat ruang chat sekarang. Kanan, kiri, Nazmi, kanan, Rosita, kanan, 360 darjah. Dia memang 360 darjah, kanan kiri. Sila patuhi adab. Jawab soalan guru anda. Pusing ke kiri, dua-dua. Okey, siapa yang nampak dua-dua pun saya akan bantu anda. Okey, bagi jawapan. Sila tulis di ruang komen. Benarkan kami bantu anda. Guru kaunselor anda sedang melihat hasil jawapan anda itu akan bantu guru anda. Untunglah mereka yang masuk pada hari ini. Awak jangan ingat, awak chat tu kita akan delete tak? Kita akan tengok. Mungkin kita akan share dengan guru-guru kelas bagaimana nak mengajar pengajaran yang sesuai untuk bantu anda. Okey. Ada orang nampak kanan, ada orang nampak ke kiri. Bagus. Dengar saya. Sila lihat skrin. Siapa yang nampak wanita itu menentang arah jam ke kiri? Bermaksud anda dominan otak kiri. Dominan. Siapa yang nampak wanita ini ke kanan ikut arah jam? Bermaksud untuk ujian ini anda dominan otak kanan. Dah dapat? Saya ulang. Untuk siapa yang nampak dia ikut arah jam, maksudnya anda dominan otak kanan, menentang arah jam dominan otak kiri. Kita dalam program berani ubah diri tanpa tools tak berguna. Sebab tu anda dibantu dengan tools pada hari ini. Jelas saya pelajar SMK PZ? Okey. Tadi ada pelajar yang nampak wanita ini ke kanan. Siapa yang nampak dia ke kanan, sila ubah dia ke kiri sekarang.
Siapa yang nampak wanita ini ke kiri, sila ubah ke kanan. Siapa yang dah dapat, type awesome dekat ruang chat. Siapa yang dah dapat, ubah wanita ini ke kanan, ubah ke kiri. Wanita ini ke kiri, ubah ke kanan. You akan a little bit dizzy sikit. Ada pening-pening sikit. But ini adalah latihan. Kalau anda main bola sepak, main PUBG, you kena berlatih main betul. Nak belajar guna right or left brain, you need training. Okay? Siapa yang dah berjaya, sila type awesome dekat ruang chat. Okay. Bagus. Saya tak dapatlah cikgu. Bagus. Tak ramai yang tanya saya macam tu. Pada siapa yang tak percaya, tipsnya adalah sila lihat pada kakinya. Lihat pada kaki wanita tersebut dan ubah. Lihat pada kaki wanita tersebut dan ubah. Saya sedang berjaya buat dengan ubah ke kiri dan ke kanan. Dengan set pada minda saya, dia perlu pusing ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Fokus pada kakinya. Cakap dengan kuat. Ke kiri. Sometimes you don't know that you orang auditory. Yang your mind akan bergerak dengan suara. Ada orang, dia kena belajar dengan dengar suara dia sendiri. Tanpa dia sedar, suara dia membantu dia untuk ubah. Come on SMKPZ. Kalau dia ke kanan, sila ubah ke kiri. Type awesome jika dah sudah. Okey, jika tak berjaya, fokus pada kakinya. Sebut dengan kuat, pusing ke kiri. Pusing ke kiri. Pusing ke kiri. Ia akan berjaya dengan syarat anda fokus. Kita sedang buat ujian fokus juga sebenarnya pada ketika ini. Dek, you nak berani ubah, kalau setakat awak dengar je saya cakap, ubah PZ, apa nak ubah kak? You akan kena begitu. Tapi pada hari ini, kita bantu anda dengan tools untuk anda ubah. Okey, saya nak lihat dekat ruang chat. Siapa yang berjaya? Komen ni dekat ruang chat saya. Mana ruang chat tu kat telefon ni. Kan? Macam. Okay, very good. Okay, saya akan bantu anda begini. Siapa yang tulis dekat ruang chat awesome, maksudnya you dah berjaya buat. Awesome. Oh, awesome. Tak dapat kata Zahira. Tip. Boleh buat dua-dua ke kiri dan kanan. Betul, tak dapat Zahira. Dah ke Zahira? Fokus pada gambar, fokus pada pergerakan, fokus pada kakinya. Kaki sahaja untuk anda dapat. Okey. Dah pukul 4, masa dah habis. Okey, saya tambah sikit ya. Okey, dengar saya. Pada ketika anda ubah wanita itu bergerak ke kiri dan ke kanan, anda telah buktikan pada saya, pada unit bimbingan kaunseling, berani ubah untuk berjaya dengan teknik belajar. Kalau kawan saya itu pandai, dia boleh hafal satu. Kalau saya ni, Puan Fazi, dekat kelas seni visual, dekat kelas-kelas perdagangan ke pengurusan perniagaan ke apa saja subjek, kata saya ni orang dominan otak kanan. Dek, dengar saya. Dominan kanan atau kiri, ia cuma dominan. Dominan bermaksud anda boleh belajar guna otak kanan dan otak kiri serentak. Bagaimana? Tengok slide sekarang SMKPZ. Ingat ni? Ingat tak alat berfikir? Peta bulatan, peta buih, peta alih, peta dakap, peta pokok, buih berganda, pelbagai alih, peta titi yang anda guna nak hafal dalam subjek sejarah. Nak hafal topik, nak hafal tahun, nak hafal majalah, nak hafal pengarang, nak hafal penulis. Siapa yang ambil aliran sains, peta buih berganda sangat bantu nak bezakan alkali dan alkohol. Contoh, alkali dan asid. Contoh. Dengar saya. Pada ketika anda melukis bulatan-bulatan ni, anda sedang menggerakkan otak kanan. Sebab otak kanan dia more kepada creativity. Pada ketika anda tulis
ciri-ciri, definisi, hubungan baik, kebaikan, keburukan. Untuk anda letak dekat peta buih ke, peta bulatan ke, peta alih, untuk anda belajar kronologi, anda sedang menggerakkan otak kiri. So orang kinestetik dalam grup SMKPZ, orang visual, anda orang kuat mata, you need this peta bulatan untuk gerakkan left and right brain. Kalau tak, anda tidur dalam program saya. Kalau tak, anda tidur dalam program online. Come on. Berani ubah, berani tunjuk. So dalam program hari ini, anda berjumpa dengan saya, Puan Fazi, untuk bantu anda untuk dapat tools, untuk tahu bagaimana untuk anda berubah. Okay? So bendanya sangat penting untuk anda tahu. Ceritanya, apa pilihan anda. So dalam program hari ini juga, saya bantu anda untuk teknik Pomodoro. Bagaimana anda belajar dan anda nak fokus topik anda belajar. Bagaimana nak jadi structured person. Satu yang anda ada nota. Nak susun dalam folder, susun by date. Kalau perlu ulang kaji, you dah tahu dah folder mana kat Google Drive. File apa nak ambil. Kalau you mampu, ayah ada duit, mak ada duit untuk beli printer, beli kertas, beli ink, you can print. But kalau kita tak ada, kita guna resources yang ada untuk belajar. Kalau anda merasakan kawan ada, aku tak ada, buatlah bagi ada. Suatu hari nanti anda buat, aku buat dengan duit aku. Apa sahaja dalam hidup yang Allah atur, Tuhan atur untuk kita, ia terbaik. Terpulang pada anda untuk berubah. Saya juga bantu anda untuk anda luahkan, tuliskan apa yang boleh dibantu. Satu benda dalam hidup, bila anda tulis cita-cita anda, setakat cakap itu angan-angan. Once you boleh tulis, you boleh share, you berani ubah diri type dekat ruang chat, it mean that you orangnya memang nak capai cita-cita. Bila kita tahu, kita nampak aja kita bergelak-gelak menjawab soalan kiri kanan. Sometimes you not realize, when you enjoy because of you nak tahu. So enjoy lah belajar dengan perasaan why aku belajar. Kerana nak tahu. You tak boleh kata Puan Fazi cakap hari ni esok boleh. No, it takes time dek. It takes time. But at least you punya perjuangan, you punya tahap ubah diri you nampak ada perubahan. Then you can choose. Okay, last saya bantu anda, buktikan pada anda if you are right brain or left brain person, benda tu sebenarnya cuma dominant. Hanya aku yang boleh ubah, hanya aku yang mampu ubah dia. Okey, aktiviti terakhir. Sila buka video anda. Sekarang, arahan. Mendengar kata guru. Siapa berani? Berani ubah sekarang? Yes, tak kira ada orang yang buka video. Cepat, siapa yang ada dalam grup ni? Sila buka video. Video anda sekarang. Video anda sekarang. Tanpa perlu buka mic, saya minta anda buka video. Lagi. TZ, lagi. Berani ubah. Kalau sanggup nak ubah bermaksud setakat asal buka video, alah tekan aja. Bangau apa nak bagi kat saya? If you want to laugh, all is up to you. Tak ada masalah dengan saya. Tak ada masalah. Berani ubah, berani jawab. Okey, berani tunjuk untuk diri anda. Okey, pada yang dah buka, anda akan menyanyi dengan saya. Anda akan buat pergerakan. Tengok betul-betul. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu, aku fikir aku mampu dan melakukan. Okey, sama-sama buat. Nyanyilah dekat depan TV tu, depan mak ke, depan adik ke. Kan?
untuk kita buat sesuatu. Saya akan bagi tahu kenapa you kena buat. Saya akan bagi tahu kenapa you buat. Okey, kita nyanyi sama-sama. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Orang present kayu ke gerak-gerak. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu, aku fikir aku mampu dan melakukan lagi. Aku Yeay. aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu, aku fikir aku mampu dan melakukan. Yeay! Yeay. Sampai Nana. Yeay. Okey, kenapa Yeay. anda kena bergerak dan menyanyi? Macam ni. Bila anda belajar fisiologi badan, anda cakap, aku fikir, anda sedang gerakkan tangan dan menggerakkan, menyentuh anggota badan. Aku fikir, aku mampu dan melakukan bermaksud apa saja yang anda buat, anda fikir, anda mampu, you sebut, you boleh lakukan. Dengan bergerak, dengan suara, insya-Allah fisiologi badan minda dia akan terus bergerak. Ceritanya, anda kena percaya. Kalau tak percaya, tak buat, tak tahu. So ceritanya dalam program hari ini saya buktikan kepada anda apa saja yang anda lakukan dalam pembelajaran, maksud you cakap, you buat dengan anggota badan. You belajar, you tulis dengan nota. So masa jawab exam, nerve ni saraf yang Tuhan bagi ni. Sebab tu you tengok ada orang jawab exam, tangan dia macam berpusing-pusing, macam menulis. Sebab dia kerap menulis salin apa yang dia belajar. Okay? So pada siapa yang dalam program hari ini belum daftar, sila daftar. Saya dah save dah siapa yang hadir pada hari ini. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Syikin, kepada Kak Rahimah kerana sudi percaya MSU untuk berkongsi dengan anak-anak di SMK PZ. Okay, saya serahkan kepada Kak Syikin.